dikira sebagai satu amalan yang melayakkan kita untuk menjadi hamba kepada Allah dan juga amalan yang boleh menjadi penangkis kepada sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita berjemaah subuh dan kita tunggu untuk dengar kuliah subuh. Bila sebut kata subuh, Allah Subhanahu wa taala hanya memfardukan kepada kita sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat saja kerana waktu ni waktu singkat dan waktu orang payah nak bangun. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala cukup adil hanya bagi sembahyang 2 rakaat. Kalaulah subuh sama banyak rakaat dengan tarawih, tok imam pun tak mari dah surau ni. Bukan setakat makmum, tok imam pun tak ada. Tapi itulah adilnya. Itu pun dalam masa yang sama masih ramai lagi yang tak melakukan amal ibadah ini. Ramai lagi yang tak buat dan ramai lagi yang meninggalkannya. Alhamdulillah kita tergolong di kalangan orang yang melaksanakan titah perintah Allah. Dan kita berdoa semoga kawan-kawan kita yang belum lagi melaksanakan amal ibadah tersebut, terbuka hati mereka untuk bersama-sama melaksanakan, mengamalkan apa yang difardukan oleh Allah kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, minta maaf kalau saya bercakap agak tinggi suara sebab saya faham waktu subuh. Kalau saya rendah suara, kali-kali dengan saya terlena sekali. Dia kalau kuliah subuh, orang tak berapa nak lena, tu maknanya kurang normal. Kalau orang lena tu maknanya normal lah tu. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari itu pertemuan kita di bulan yang lalu, saya ada sebut berkenaan dengan kisah yang dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan berkenaan dengan takut kepada Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita nak sebut serba sedikit. Saya tidak akan berhenti lewat kerana ketika Haji Makno mesej saya kemarin, dia kata, Ustaz jangan lupa kuliah subuh dan sarapan pagi. Jadi sebab tu kita tak akan berhenti lewat. Dia umpan saya lah tuan-tuan. Sarapan pagi tu rencana yang kasih lemak, Allahualam. Baik. Bila selepas daripada takut kepada Allah, mestilah kita akan melangkah ke fasa kedua untuk menjadi manusia yang sempurna, iaitu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bila kita dah takut kepada Allah, bila kita dah gerun kepada Allah, bila kita dah tahu benda-benda yang Allah tak suka, maka kita dah melakukan. Kadang-kadang kita terlajak telah melakukan, maka kita kembali kepada jalan dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat adalah barang yang wajib kepada umat Islam. Kena ingat, ialah semayang, puasa, zakat, haji, benda tu dah menjadi fardu, benda wajib. Tetapi benda wajib satu lagi yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, iaitu taubat kepada Allah juga merupakan satu kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Sebab kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ada kesilapan, setiap anak Adam ada kesalahan. Tak ada orang yang tak ada dosa melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tak pernah sunyi daripada dosa. Kita semua tak pernah sunyi daripada kesilapan dan benda-benda yang Allah tak suka yang telah kita lakukan. Tapi yang kita rasa pelik tuan-tuan, bila orang interview dalam TV, bila ada masalah sikit, jangan kaitkan saya tak ada dosa, saya saya orang yang suci. Ini yang salah, yang suci sama. Dia kata jangan kaitkan saya di kalangan orang yang tak berdosa. Banyak cantik yang punya tak dosa. Mana ada orang yang tak ada dosa? Cuma kita kata saya tak ada kaitan dalam hal ini. Itu dah cukup. Ni hang duk sucikan diri dengan keadaan saya tak berdosa, saya tidak ada dosa, saya suci. Suci dalam debu nama dia. Tuan-tuan, supaya Allah ni duk timbul lah ni, riuh lah ni tuan-tuan. Dia tanya berkenaan dengan agama kepada orang yang tak erti agama. Lah ni berlaku di negara kita, bukan negara orang lain, negara kita. Saya cerita Zimbabwe, Afrika Selatan, semua tu cerita lain. Ni hak negara kita.
bak tudung tanya artis, bak hudud tanya orang yang tak erti agama. Kalau bab hudud tanya dekat doktor, kalau doktor falsafah tak apa, tapi kalau doktor kepala sapah ni masalah. Tuan-tuan faham tak faham nak buat lagu mana? Tak. Tanya hudud pada orang doktor kepala sapah, bukan falsafah, itu berbeza. Kalaulah kita kata orang yang reti berkenaan dengan buat shilling, tiba-tiba kita interview cara komputer, mampu dia tak boleh jawab. Bukan bidang dia, bukan jalan dia, bukan kerja harian dia. Kita tanya berkenaan dengan hukum Allah, tanya berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, tanya dekat orang yang tidak tahu menahu berkenaan dengan agama Allah, berkenaan dengan Islam, dan tanya pula kebetulan kepada orang yang pernah menghina hukum Allah, maka akan dapat jawapan yang amat mengecewakan umat Islam. Tanya bak tudung kepada artis, ini masalah. Sampai ada artis kata, kalaulah kerana berkemban ni saya ke neraka, saya rela. Mati lagu tu. Tuan-tuan, saya baca tadi, sebab duduk tengok Facebook tadi dalam internet, orang sebut, dia kata, wahai artis, daripada berkemban, baik hang telanjang. Tentu-tentu neraka. Tanya tudung kepada artis, dia mestilah kata, saya pakai tudung bila mana watak saya perlu pakai tudung. Kalau artis tu pergi umrah, berlakon pergi umrah, berlakon jadi baik, berlakon semayang, dia pun tayak lah. Tanya benda lagu tu, masalah. Tanya kepada orang yang tak reti hudud, apa akan jadi kalau laksana hukum hudud? Dia kata mana adil. Kalau laksana hukum hudud ni, orang bukan Islam tak kena. Kalau orang bukan Islam tak kena, dia kata orang Islam kudung tangan habis. Dia kata orang bukan Islam tak kena kerat. Tuan-tuan, mana boleh kita paksa orang bukan Islam puasa bulan Ramadan macam kita? Tak boleh. Mana boleh kita paksa orang bukan Islam semayang di surau jemaah bersama dengan kita? Kita tak boleh paksa sebab dia belum mengucap 2 kalimah syahadah. Maka itulah kewajipan kita, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita adalah mad'u, kita adalah pendakwah yang kita kena terangkan kepada orang bukan Islam kebaikan dan menjelaskan apa itu Islam. Bukan kita menjauhkan orang Islam dan kita menjauhkan orang bukan Islam kepada Islam. Itu kesilapan kita. Tuan-tuan, ramai orang bukan Islam yang pernah saya temui yang mereka ragu berkenaan dengan hukum Allah. Tapi bila kita cerita, dia rasa oh benda ni baik untuk dia. Lah macam bersunat lah tuan-tuan, bersunat. Tuan-tuan tahu dah bersunat? Tuan-tuan bersunat juga dulu kan? Kan bila kita sebut dekat orang-orang bukan Islam, hang masuk Islam kena potong. Seorang tak masuk. Tak mau sebab dia lah umur 48 nak potong apa lagi? Sama lihat dengan kain terpan tuan-tuan, bukan main-main. Kita cerita ketika dia umur 48, hang masuk Islam, hang kena potong. Memang tak mau. Mana dia nak kita cerita hak teruk dulu. Tetapi setelah kita kawal dengan dia, kita kenal dengan dia, kita cerita kalau hang potong ini ada kebaikan untuk kesihatan, ada itu ni. Sebab tuan-tuan, hari ini ramai orang bukan Islam yang juga bersunat seperti kita. Orang tak takut benda tu. Orang tahu. Ada seorang peniaga handset di Tesco Ampang, Cina. Saya pernah bersembang dengan dia. Sembang, hang kahwin dah lagi. Dia kata saya dah kahwin dah. Oh dia kata, lepas tu dia cerita. Dia kata sebenarnya kalau bersunat dia kata ada kebaikan dia kata. Dia cerita lah, saya tak mau cerita lah pada cerita tu. Saya kata hang kerak lah. Dia kata kerak. Hang umur apa ketika kerak? Dia kata ketika tu umur 21. Kawan dia yang Melayu bawa dia pergi klinik, kerak. Dia kata mula-mula memang sakit tapi memanglah kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian dia kata. Lagu tu lebih kurang. Tapi kita tak pernah menjelaskan kebaikan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada orang bukan Islam. Kita hanya terus mengatakan kalau ikut hukum ini kita akan rugi. Orang Islam akan dizalimi dan sebagainya. Yang saya heran tuan-tuan, dia ni orang yang hebat. Dia kata kalau sekiranya terlaksananya hukum Islam, orang Islam semua kudung tangan. Takkan semua orang Islam tu curi belaka? Ke hang bagi tahu takut saya kudung? Itu kena faham elok tuan-tuan. Dia takut dia kudung atau dia takut umat Islam kudung?
Lah, sekarang ni berapa puluh biji penjara yang ada di Malaysia ni. Tuan-tuan boleh kira tengok penjara Pudu, penjara Kajang, penjara di Macang, Pusat Serenti, di apa nama ni, banyak lagi tempat-tempat lain. Tuan-tuan, adakah semua rakyat Malaysia duduk dalam penjara? Dah. Hanya yang salah, hanya yang berdosa, hanya yang melakukan jenayah, mereka ke penjara. Yang tak salah, takkan ke penjara. Kecuali hak sikit-sikit je. Ada hak jenis tahanan tanpa salah dan tanpa bicara. Hak tu dia tahan sebab dengki. Itu cerita lain. Tapi kuantitinya sedikit. 28 juta rakyat Malaysia bukan kesemuanya ke penjara. Hanya berapa peratus daripadanya yang masuk hanya orang yang jahat. Yang potong tangan hanya orang yang mencuri. Hak yang tak mencuri tak payah takut. Kalau roadblock depan kita, kalau lesen kita cukup, road tax kita masih hidup, kereta kita kereta tak curi, motor kita bukan motor piang, awak yang patah balik sebelum sampai roadblock. Awak yang nampak polis yang takut sebab apa? Kalau kita ada road tax cukup, semua cukup, tak payah takut. Polis pun bukan gatai nak saman kita. Seat merah kita ada elok, tali pinggang keledar kita pakai, tak ada masalah. Tali pinggang kita sendiri pun kita pakai juga, tak ada masalah. Dia takkan tahan kita sebab kita tidak ada kesalahan. Yang orang nampak roadblock, orang jadi gelabah bila tak ada lesen, bila lesen mampu, bila road tax mampu, kereta dia kereta piang. Tahu kereta piang lagu mana? Bahasa Kedah, Pak Barum fahamlah bahasa Kedah ni. Piang ni maknanya kereta hak curi ya. Dia sebut piang di bahasa Kedah, mana lagu tu dia hak ko Kedah setara tu. Tuan-tuan, tak perlu takut. Tapi masalahnya orang Islam yang takut. Yang kita kecewa bila mana ada orang bukan Islam mati baru ni 2-3 hari lepas. Bila mati, keluar dalam statement, keluar dalam Facebook, keluar kenyataan. Ada wakil rakyat, ahli parlimen sendiri pun kata. Dia kata, orang yang lawan hudud telah mati dengan cara yang agak ngeri. Ia mungkin ditampar oleh malaikat Azazil. Tuan-tuan pernah dengar nama tu? Seheran. Wakil rakyat tu duduk di Kelantan. Dia ni anak Tok Guru. Dia kata malaikat Azazil tampar sampai herot muka. Saya duk cari dalam kitab-kitab tuan-tuan. Malaikat Azazil tak ada. Azazil tu bapa setan. Tuan-tuan. Dia hak tarik nyawa ni malaikat lain. Dia silap malaikat tu. Dia silap malaikat. Tuan-tuan, pening kita kalau jadi ada wakil ayat lagu tu. Tuan-tuan, baik. Saya nak hurai sikit sebelum saya masuk balik pada benda ni. Kita nak cakap selama ni ada orang yang bukan Islam tak setuju hudud. Kita nak cakap selalu orang bukan Islam tak setuju hudud. Tuan-tuan, dia bercakap atas dasar individu dia. Dia tak setuju atas dasar individu dia. Di segi peribadi dia tak setuju dengan hukum Islam. Karena pertamanya dia tidak ada pendedahan berkenaan dengan syariat Islam. Yang kedua, dia bukan Islam. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat yang merentah sekarang adalah orang Islam. Individu dengan organisasi kerajaan mana lebih besar? Mestilah organisasi kerajaan itu lebih besar daripada individu tersebut. Awak yang kerajaan takut dengan individu yang seorang ni. Patutnya kalau hang betul-betul Islam, laksana hukum Islam, orang yang individu itu juga terpaksa akan ikut. Karena dalam kaedah siasah syar'iyah, politik Islam disebut an-nasu ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikut jejak langkah pemerintah. Orang hak tak setuju AES macam saya, tak setuju AES. Tapi time nampak AES saya terpaksa slow kereta juga. Sebab kalau pederah dia bukan tahu kereta siapa, dia sampak ambil gambar sama. Kita terpaksa akur dengan benda tu. Kalau tuan-tuan rasa rimah pakai helmet ketika naik motor, tetapi tuan-tuan keluar pada rumah, keluar pada taman, mesti tuan-tuan tetap akan terpaksa pakai helmet kerana itu merupakan arahan daripada kerajaan. Mungkinlah 28 juta rakyat Malaysia ada 28 orang tak setuju pakai helmet contohnya. 28 orang tak setuju. Bila ada orang 28 orang tak setuju, kerajaan terus batalkan. Tak perlulah pakai helmet, pakai cap pun tak parah. Tapi congol. Dia tu ubah. Tak boleh. Kerana orang yang sedikit kena dengar arahan orang yang banyak.
Tapi ini masalahnya, bila ada seorang manusia tak mau buat dan dia juga bukan Islam, tiba-tiba keluar pula. Hari ini, kenapa tak langkah mayat dia? Kita dah cakap lama dah, langkah mayat dah. Hebat hang sokong hudud, bila masa hang sokong hudud? Sebelum berlaku tuan-tuan, dalam baru-baru ini, dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu, disebut semula, dibentangkan semula usul oleh ahli Dewan Undangan Negeri, Bukit Payung. Ustaz Hamzah Makno. Makno Hamzah kan Hamzah Makno? Habis kurang lagu tu nama dia. Tapi dia ada nama ayah saya sikit-sikit kat dia. Tuan-tuan, dibentangkan semula supaya Kerajaan Negeri Terengganu melaksanakan enakmen jenayah syar'iyah hudud yang telah difailkan, yang telah dibahaskan, yang telah dibentuk pada tahun 2002 dulu. Tiba-tiba tuan-tuan, selama ni kita dengar kata pertahankan agama bangsa dan negara, kerajaan di negeri Terengganu bukannya kerajaan orang bukan Islam. Yang memerintah Terengganu bukannya orang bukan Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, puasa bulan Ramadan sama macam kita, baca Quran sama macam kita, sembahyang menghadap kiblat sama macam kita. Bangunnya mereka menyatakan menolak hukum kanun jenayah syar'iyah yang dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu. Tuan-tuan, jadi pening kita. Orang Melayu ni kata kerana orang bukan Islam ni lah kami tak laksana hudud. Tiba-tiba bila kita betul-betul serius bangun mereka lah orang yang menolak. Tuan-tuan, jadi kita kau pening itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormatilah, itulah realiti dan keadaan yang berlaku dalam negara kita. Sebab tu tuan-tuan, malapetaka banyak berlaku dalam negara kita. Macam-macam hal berlaku, macam-macam benda berlaku. Tuan-tuan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu perkara. Di Selangor yang paling hebat, iaitu kurangnya kuantiti air dalam empangan. Sampai sekarang. Tapi TV ini dia hanya wujud adalah 3 buah negeri dalam Malaysia ni. Yang ada hanya Pulau Pinang, Kelantan dan Selangor. Negeri lain semua tu duduk di bawah pemerintahan Timor Leste belakang. Ini masalah. Negeri-negeri lain semua di bawah pemerintahan Timor Leste, termasuk negeri aku, Kedah. Tak Timur dah, dulu teruk orang Kedah ni, dulu semua miskin. Orang Kedah dulu macam-macam, lah semua pakai BMW belakang. Setakat ni, BM banyak lah. BMX ni lah banyak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik sedikit air daripada kita, daripada bumi Malaysia ini. Di Johor masalah air, Terengganu masalah air, di Perak ada, di Kedah pun ada masalah air, cuma pemberita tak sampai ke Kedah. Di kawasan Padang Terap tuan-tuan, 2 orang yang jaga air di Padang Terap sampai sekarang ada tempat tak ada air. 2 orang tersebut ialah ahli parlimennya Timbalan Menteri jaga air. Yang buat main-main kerja aku. Hebat. Timbalan Menteri jaga air. Dan dalam parlimen Padang Terap ada satu dewan negeri namanya Kuala Nerang yang eskonya juga jaga air. Maknanya patutnya orang di Padang Terap ni boleh buat sungai depan rumah sebab 2 orang besar jaga air duduk situ. Tapi tetap tak ada air juga. Tak ada timba macam sinilah, pakai air parit macam sinilah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik nikmat air sedikit, itu pun dah gelabah satu Malaysia. Saya baru ni tuan-tuan bersama dengan kawan-kawan bagi air di Empiat Ehsan di Balakong. Bila bawa air mineral nak bagi tuan-tuan, nak sedekah dekat depa, nak sumbang dekat depa ni, macam zombie tuan-tuan nak mencari kita. Kita pergi hang kata air minum, air, nah macam zombie. Cuma tak keluar darah kat mulut tuan-tuan. Ada sampai bergaduh, bertumbuk dengan pegawai Syabas pun ada. Dengan rebel lori Syabas, bertumbuk pun ada. Bila dia tunggu beratur, bakal buat timba belakang. Pukul 2-3 pagi. Mengantuk. Kalau tidur, air tak ada. Jadi kalau tidur, takut jadi apa-apa. Esok nak mandi payah. Jadi air tak ada, payah juga. Dia baik, dia kata tunggu air dulu. Sampai ada satu kes, sampai giliran dia, air dalam tangki Syabas habis. Sampai giliran dia, air tangki habis. Dia tunggu lama lah. Yalah beratur panjang. Sampai tahun belakang mesti tak ada. Dia kata, apa pasal air habis? Ni gila punya soalan.
Pegawai Sabah kata, mana ada air dah habis, dah masuk dalam timur tadi, semua dah dapat. Apa pasal tak sampai dekat saya? Ni jawab payah juga. Dia kata, tuan tunggu dulu, cik tunggu dulu, saya pergi ambil, sekejap lagi datang balik. Pukul berapa? Dia dah pukul 3 dah. Sampai pukul berapa? Hampan orang tak berhenti perut, dia maki Sabah tu. Tak pasal-pasal, kena buta. Lah kali dia kata, tunggu kejap. Dia balik rumah. Pegawai Sabah pun tunggu. Driver Sabah tunggu. Driver lori Sabah. Rupa-rupanya bukan pergi ambil roti, bukan ambil lima, ambil barang. Dia kata, kalau kejap lagi datang, aku tak dapat, aku takik hang dengan barang ni. Tuan-tuan, sebab itulah bermula daripada hari itu, setiap lori Sabah kena ada seorang polis duduk dalam tu. Polis pula siap buat pistol. Agak pelik-pelik, tembak dia. Air punya pasal, riuh satu dunia. Itu Allah Ta'ala baru tarik sedikit air daripada kita. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tarik daripada nikmat kita. Itu Allah Ta'ala tarik air empangan. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah Ta'ala tarik air liur kita, kering daripada tekak kita. Bagaimana nak duduk agak-agak? So cakap banyak-banyak lah ni, air liur kita duduk ada tiap-tiap hari dalam mulut ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala keringkan, macam mana kita nak hidup, tuan-tuan? Itu hebatnya Allah. Kita duk rasa kita hebat lagi. Allah Ta'ala lebih hebat daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, bila dah kita tolak hukum Allah, tolak macam-macam, sebab tu malapetaka berlaku. Dan kemarau panjang, kadang-kadang banjir teruk, lepas banjir pula kena ribut macam-macam. Doa seolah-olah tak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, ada 10 sebab yang disebut oleh ulama-ulama, disyarahkan kepada kita. 10 benda, 10 perkara yang menyebabkan tertolaknya doa kita daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, tak salah kalau kita ulang sebuah sedikit. Berkata Ibrahim bin Adham, punca ditolaknya doa oleh Allah bila adanya 10 perkara. Yang pertamanya, kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak pernah menunaikan hak-hak kamu kepada Allah. Kita kata kita kenal Allah, tapi kita tak pernah tunaikan kewajipan kita selaku seorang hamba kepada Allah. Kita kata kita sayang Allah, kita kata Allah matlamat kita, tetapi kita tidak pernah melakukan perkara untuk kita menjadi hamba Allah. Kita sayang dekat bini kita. Apa yang dia suruh, haram tak pernah kita buat. Kat mana sayang kita? Dia kata, abang, lagi dulu masa duk bercinta dulu. Masa kita bercinta mula-mula dulu, masa tuan-tuan, tahun 60-an duk bercinta dulu. Paling tidak kita tulis surat. Surat zaman dulu kan, surat layang, pakai kertas kajang biasa. Bukan ada macam la ni kak kenduri kahwin pun ada bunyi, ada bau. Kak kenduri kahwin kalau hak yang untuk VIP, hak agak mari salam bagi 100-200, semua hak yang pakai kad wangi. Dia ada 2 jenis kad bagi kenduri, tuan-tuan. Pertama, kad botol state, hak harga sekupang satu tu. Yang kedua, kad harga RM2-3. Hak RM2-3 itu hanya bagi kepada datuk-datuk, kepada orang-orang besar. Yang bila mari salamnya mesti 50 dan ke atas, maka berbaloilah kad RM3. Yang kad botol state sekupang tu kadang-kadang salam bagi tisu saja. Jangan salah. Masa kenduri kahwin saya tahun lepas 2012. Tuan-tuan, bila dia trend orang kampung ni, lepas makan salam bagi duit, salam bagi duit. Ada yang salam bagi terus, tak perlu buh sarung, tak perlu buh envelope, tak apa, hak tu nampak jelas kau serit, tak ada masalah, kita tak sakit hati. Ni kita, tuan-tuan, ni pengalaman saya lah. Lepas daripada tu kita pun dah lauk pun habis dah kena bayar duit daging, kena cari duit balik nak bayar tu. Nak berhutang dengan tokai daging. Buka balik plastik duit tu, kira sengit. Tengok-tengok, banyak yang bungkus dengan tisu. Dia lipat tisu, cantik, dia lipat. Tisu tu pun hak saya beli juga. Sebab bila lepas makan, kita letak atas meja untuk dia lap mulut. Tisu tu kita beli, dia tak kena keluar modal pun. Nasi, beras kita beli, gulai kita beli, semua kita beli. Tisu pun kita beli. Dia ambil tisu hak kita beli tu, dia lipat cantiknya, dia salam bagi dekat kita beli. Duit haram kan bohong. Dia bagi tisu tu. Tak salah, tuan, kita bukan minta duit, tetapi itu keadaannya. Baik. Kad kenduri, hebat. RM3-4. Trend. Hak yang agak bagi sengit, kita bagilah kad harga sekupang. Itu trend masyarakat kita.
kad, kenduri, hanya pilih-pilih. Sebab tu dalam Islam, panggil makan kenduri ni panggil semua. Kalau makan, biar sama. Jangan ada perbezaan. Ni kita bila wakil rakyat, kita tak kepala kambing. Kalau orang biasa, kepala ikan bilih kita angkat. Itu masalah. Kalau rakyat makan kepala ikan bilih, wakil rakyat pun tokak kepala ikan bilih juga. Tak perlu makan pelik-pelik, tak perlu makan beza-beza. Sama saja. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Allah. Bila kata kita sayang dekat pada orang perempuan kita, kita tulis surat. Tulis surat nak bagi wangi buah bedak lah tu, buah bunga melur, bunga cempaka 2-3 kuntum. Hantar pula, tulis pula buah tu, pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Itu hak terkenal tu 80-an dululah pantun tersebut. Saya pun hafal juga. Tuan-tuan, maka dihantar. Kemudian naik zaman 2000, tahun milenium ini. Pakai handphone, pakai WeChat, pakai WhatsApp, macam-macam. Orang perempuan bagi syarat. Setiap hari telefon 5 kali. Kena hantar gambar, duduk di mana saja. Macam-macam syarat. Kita penuhi syarat tu. Duduk sini kita pun kan ada dalam Facebook semua check-in tu kan. Tu yang ramai orang check-in tu, duduk dalam jamban pun orang check-in. Tak tulis itu, tandas KLCC. Hantar dah. Lah, jenis mangkuk-mangkuk ni bukan. Ni dia tulis ikut dan lah. Check-in. Saya sekarang sedang berehat di tandas KLCC. Kita nak baca, orang nak muntah. Dia tulis juga. Karena jangan salahkan dia kerana bini dia suruh buat lagu tu. Di mana saja dia berada, dia kena beri laporan. Tuan-tuan, itu membuktikan cinta kita, sayang kita kepada isteri kita. Bagaimana pula bukti dan sayang kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata kita kenal Allah, kita kata kita letakkan Allah sebagai matlamat, tapi mengapa kita tak tunaikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu antara sebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan harian kita bukan semuanya melakukan apa dikehendaki Allah. Kadang-kadang ada benda yang Allah tak setuju, kita lakukan. Kadang-kadang ada benda yang Allah murka, kita lakukan. Kadang-kadang ada benda yang Allah suka, Allah nak macam tu, kita ubah melakukan benda lain selain daripada apa yang Allah suka. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Ni 10 perkara ni tuan-tuan diceritakan oleh seorang manusia yang bernama Ibrahim bin Adham. Saya ada sikit biodata dia. Mungkin tuan-tuan pernah dengar Ibrahim bin Adham ini. Tapi saya kagum berkenaan dengan dia. Dia adalah seorang raja yang lari tinggalkan singgasana dan tahta mencari Allah. Ramai yang kita pernah dengar Ibrahim bin Adham, tapi kita tak kenal siapa dia. Mungkin ada juga yang kenal, tapi mungkin ramai yang tak kenal. Ibrahim bin Adham atau nama asalnya iaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Dilahirkan daripada keluarga bangsawan Arab yang kaya raya. Pak dia raja. Bukan main-main, raja. Raja pula bukan raja kapur. Kalau raja kapur bolehlah kita kata main-main. Ini raja betul. Dia bermula kehidupan dia, bila dia pegang kuasa, dia bermula kehidupan dia menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu malam ketika dia sedang mengenakan pakaian tidurnya di atas katil yang bersulamkan emas. Tiba-tiba dia nak tidur, dia dengar ada orang berjalan atas-atas rumah dia, atas-atas istana dia. Bila ada orang duk pijak zing atas, zing lah kalau kita pasal kita tak, duk pijak atas bunyi kuk-krak berjalan. Nak tidur tak boleh. Kita duk fikir hantu kat limah ke apa ke. Hantu kat limah kan jenis jalan atas bumbung. Dia kata, siapa kamu? Dia tanya. Dia tak nampak pun atas tu. Dia tak tahu siapa dia. Orang atas tu menjawab, aku sahabatmu. Hang buat apa atas tu? Kalau kebetulan Ibrahim cakap Kedah. Kalau cakap Kedah, tanya hang buat apa? Hang buat apa atas bumbung ni? Rumah aku ni. Aku nak tidur. Maka suara itu menjawab, aku sedang mencari untaku. Ah, gila dia kata. Dia kata, bodoh kamu. Dalam kitab menyatakan, bodoh kamu. Mana ada orang cari unta yang hilang atas bumbung. Unta tak pernah duduk atas bumbung. Maka suara itu menjawab, kamu mengatakan aku bodoh mencari unta di atas bumbung. Bijakkah kamu mencari Tuhan di dalam berpakaian sutera dan bertidur dengan alasnya ialah alas yang bertatahkan emas? Bolehkah kamu bertemu dengan Allah? Mampukah kamu mencari Allah dengan kamu dalam hal keadaan sedemikian? Mana hang duk pakai baju sutera, hang duk tidur atas katil yang empuk bertatahkan emas,
mampukah kamu bertemu dengan Allah? Orang hak duk atas atap tu bukan orang malaikat. Kalau orang tak gila sampai setara tu duk cari unta atas tu. Tuan-tuan, Ibrahim rasa gementar. Apa cerita ni dia kata ni? Maka esoknya mesyuarat kabinet, kena bahasa kita lah. Dia raja, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kanan, menteri semua ada. Ketua-ketua kampung, wakil-wakil rakyat. Semua berhimpun dalam balai rong seri dia, ni bahasa kita. Duk sembang, tanya hal masalah rakyat, tapi dalam hal keadaan, wajahnya agak duka cita, agak murung. Maka, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang wajah menakutkan ke dalam ruang perjumpaan tersebut. Tidak ada seorang pun di antara askar dan pengawal istana yang berani menanyakan sesuatu atau menghalangnya masuk. Kejadian yang berlaku begitu pantas, semua lidah menjadi keluh. Lelaki itu melangkah ke depan Ibrahim bin-Adham. Mari seorang hamba Allah yang mukanya sangat garang dan masuk pula cepat. Tak ada orang berani sekat, tak ada orang berani tanya hamai buat apa, tak ada. Duduk depan Ibrahim. Maka Ibrahim pun tanya, apakah engkau ingin daripada aku? Hang nak apa? Kalau bahasa mudahnya lagu tu lah. Orang itu menjawab, aku baru sampai, bagilah aku rehat saat. Dia jawab. Maka ini bukan tempat persinggahan kafilah. Ini istanaku. Kamu ini seperti orang gila, kata Ibrahim. Dia kata, ni istana aku, bukan tempat hang berehat, bukan tempat kafilah main berehat. Ini istana aku. Gila hang ni, dia kata. Dia raja, sebab nak berani kata apa? Setara bomo nak tampar orang pun kita tak berani kata apa, raja lagi tak berani. Nah, bomo nak tampar orang, nak tampar boya. Allah Rabbi. Kemarin pergi buat pula tempat kapal asing jatuh tu. Dia pergi buat jampi apa tak tahu. Lepas tu ada lah orang tulis dalam Facebook, dia kata betul tempat ni kerah. Orang tunjuk saya kata betul lah highway. Mana lembut, saya kata highway. Mana ada highway lembut, bukan agak-agak, kalau agak-agak boleh lembut. Dia kata tempat tu kerah. Memanglah, kan highway. Tepi kiri kanan besi belakang. Highway kan buat daripada batu, itu yang kerah tu. Dah orang tu nak belah lori, nak buat lagu mana? Dah ajar duduk di situ, nak buat lagu mana? Nasib baik kapal asing, apa nama ni, aksiden dengan kereta dan lori. Kalau ada aksiden kursi roda, tak keplek kita rasa. Dia tolak-tolak kursi roda, aksiden kursi roda sama dengan kursi roda. Tak kepening kita. Belagang dengan lori, itu benda biasa. Nak mati lagu tu. Kita tak tentu lagi. Nuh hak itu kapal terbang, hak hilang kapal terbang, kita tahu tahu mana duk. Kapal terbang pun satu hari juga. Sebenarnya tak jumpa. Agak duk tahu mana. Katanya jatuh dalam hutan Hindi. Saya mungkinlah kita yakin jatuh dalam lautan Hindi. Tapi dulu dia beri laporan. Kata dalam perut kapal terbang tu ada 4 tan buah manggis. Anda ingatlah? Kan dia sebut 4 tan buah manggis. Saya ni orang kampung. Rumah saya ada pokok manggis. Buah manggis tuan-tuan. Kalau standard manggis Melayu. Manggis Malaysia ni. Melayu dah. Manggis Malaysia ni sekilo 10 biji. Kita buat 10 biji yang senang. 10 biji. 4 tan maknanya 400,000 biji. Kalau kapal terbang tu dah hanyut turun dalam tu, takkan tak timbul sebiji buah manggis tu. Takkan kan termenung semua makan buah manggis kot. 400,000 biji share. Kalau timbul 40 biji pun kita boleh carilah. Ini masalah. Sampai sekarang tak timbul-timbul lagi. Ini masalah tuan. 4 tan, bukan lekeh-lekeh, 4 tan. Buah manggis tuan-tuan, dia bukan jenis tenggelam. Itu batu apa nama ni, batu orang mancing tu bolehlah buah tu. Buah batu orang panggil, buah apa panggil tu? Batu ladung. Kamu nak sebut, kita bukan jenis kaki pancing. Tapi kalau buah manggis tuan, kan bila kita picit tu kan kulit dia jenis ada rongga. Bila ada rongga mesti dia timbul, dia ringan. Mustahil ikan termenung makan. Termenung tau, kembung. Mustahil ikan kembung makan, mustahil. Tapi itulah keadaannya. Sampai kelar tak jumpa lagi. Habis juta-juta dah. Kalau bagi orang miskin, bagus. Baik. Masuknya, dia kata, kamu ni orang gila. Maka orang itu berkata. Hang kata aku gila. Aku nak tanya hang. Hang kata istana ni hang punya. Aku nak tanya kamu, dia kata. Sebelum daripada kamu memiliki istana ni, siapa yang memiliki istana ni?
Dia jawab, ayah aku. Ibrahim ni raja. Dia jawab cara dia, ayah aku, dia tapak aku dulu. Maka orang tanya lagi, sebelum daripada pak kamu, siapa dia yang memiliki istana ni? Dia kata, atuk aku. Datuk aku, Tok Wan aku dulu. Sebelum Tok Wan hang, dia kata, datuk kepada datuk aku. Dia jawab lagu tu. Maka orang ditanya, kemana ayah kamu, datuk kepada datuk kamu, kemana mereka pergi? Dia kata, mereka telah pergi meninggalkan dunia, iaitu mereka telah kembali kepada Allah. Mereka telah mati. Bagaimana pula dia kata, kamu katakan tadi singgasana ini kepunyaanmu. Sedangkan orang sebelum daripada kamu semuanya telah berlalu dan meninggalkan singgasana ini. Bukankah kamu juga di antara orang yang bakal meninggalkan singgasana ini? Mengapa kamu mengatakan singgasana ini kepunyaan kamu? Tak pening kita tuan-tuan. Orang mari rumah kita. Orang gila mari rumah kita. Kita kata, hei jangan masuk rumah aku. Orang gila tu kata, sebelum hang duduk rumah ni siapa dia duduk? Kalau kita tanya aku tu. Tak kepening kita tuan-tuan. Kita kata ayah aku lah. Sebelum ayah hang, Tok Wan aku. Lah ni ayah dengan Tok Wan hang duduk mana? Mati. Hang pun nak mati juga dia kata. Awak yang kata rumah ni kepunyaan hang. Rumah istana itu bukan kepunyaan kamu. Kerana orang yang sebelum daripada kamu, yang mereka juga mengatakan mereka memiliki istana ini, mereka telah kembali kepada Allah. Kamu juga akan ikut jalan langkah itu. Maka orang tua berundur keluar, kemudian dia gaib, hilang. Lagi takut Ibrahim. Lah, tak takut pemain benda soalan-soalan lagu ni, kita pun takut tuan-tuan. Kita pun takut. Jadi, Ibrahim duduk di rumah, duduk di sana tak tenang. Dia kata, siapkan kuda, aku nak pergi berburu. Dia keluar pergi berburu. Dia nampak ada seekor rusa yang cantik, yang gemuk. Dia tarik anak panah, nak panah rusa tersebut. Bila nak panah rusa tersebut, rusa itu bersembang dengan dia, bercakap dengan dia. Dia kata, wahai Raja Ibrahim, wahai Sultan Ibrahim, adakah ini matlamat Allah menciptakan kamu? Kamu tahu dah apa tujuan Allah menciptakan kamu? Adakah Allah hanya menciptakan kamu sekadar untuk berburu binatang? Adakah kamu diciptakan hanya sekadar nak memiliki harta? Ustaz besar rusa tuan-tuan. Ustaz rusa nama dia. Ustaz rusa tolong ceramah dekat Raja Ibrahim. Dia tarik anak panah, dia simpan balik. Kemudian dia pecut kuda dia. Dia nampak ada satu orang mengembala kambing. Dia tengok pengembala kambing. Dia tanggalkan jubah dia, baju kebesaran dia yang bertatahkan emas. Dan ditanggalkan topinya yang bertatahkan intan belian. Dia tukar dengan pengembala kambing itu. Sebelum dia beratu tuan-tuan, sebelum dia tukar pakaian tu, dia duduk dalam gua selama 9 tahun. Dia duduk berkhalwat dengan Allah. Dia duduk dia bertapa dalam gua 9 tahun. Kemudian dia keluar daripada gua, dia tanggalkan pakaian kebesaran dia kepada pengembala kambing. Pengembala kambing itu pelik tengok. Dia macam cerita Ahmad Al-Bab. Bila mana orang kaya bawa anak menikah dengan pengembala kambing. Lebih kurang macam itulah. Maka pengembala kambing itu tengok pelik. Kenapa raja tukar pakaian dengan aku sedangkan pakaian aku buruk? Dan malaikat juga melihat perilaku Ibrahim. Dan malaikat berkata, lihatlah seorang pembesar yang menanggalkan pakaian dunia yang penuh dengan kekayaan dan ditukar dengan pakaian yang penuh penyesalan dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 tahun dia dalam gua, dia keluar lepas tu 14 tahun dia berjalan di padang pasir, di gurun Sahara, dia bertemu dengan kabilah-kabilah dan dia berdakwah kepada orang ramai. Dialah seorang raja yang meninggalkan takhta dan singgasana untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh terkata tuan-tuan? Kita boleh lagu tu? Letak jawatan daripada syarikat kita kerja, duduk dalam gua 9 tahun. Boleh ke tak? Saya pun tak gemak teratur. Tak perlulah sampai teratur. Masuk waktu maghrib, sembahyang, maaf pun tak parah kita. Cukup dah. Tapi kita hak ni lah dah, hak lain tak ada. Ini masalah. Tuan-tuan, itu seorang yang hebat. Yang mana kata-kata dijadikan sebagai
mutiara kata untuk kita ambil sebagai nasihat dan pengajaran dalam kehidupan seharian kita. Ini bukan cerita ni tuan-tuan, saya ambil nama Ibrahim Adham ni bukan macam orang lain. Sekali tuan-tuan kata, ustaz pun sama macam ada seorang ustaz tu juga. Dia ambil kata syekh dah. Tuan-tuan, hak tu saya tak mau komen lah. Apa namanya, bak telaga yang kata ada telaga suara orang dalam surga, telaga ada suara orang neraka, itu ada kebenaran dia. Ada kisah yang telah disebut. Tetapi ada satu benda yang saya tak faham. Ada satu benda yang saya tak berani komen juga, yang mungkin tuan-tuan pun tak tahu secara keseluruhan. Bila dia kata Imam Mahdi akan turun. Dan orang yang akan bantu Imam Mahdi ialah Bani Tamim. Tamim itu adalah orang Melayu, iaitu orang tanah Melayu. Itu saya pening balik. Saya duduk mengaji lama tak jumpa kat tu. Dia Bani Tamim. Ta alif mim ya mim, bukan Tamim. Kena faham elok. Tamim. Bani Tamim, bukan huruf ta dan huruf mim. Kena faham. Dia perkataan Tamim. Tamim ni dia dekat-dekat dengan ada satu jenama kicap tu. Apa? Kicap apa? Tamim juga. Lagu tu lah lebih kurang. Dia bukan huruf ta dan huruf mim. Kalau duk terjemah Bani Tamim itu tanah Melayu, tak kena. Bukan ta dan mim, bukan, tak ada kaitan. Kalau tanah Melayu pun, tanah Melayu mana ada Malaysia lah ni. Dia bukan kata Bani Al-Malaysia, dia bukan kata lagu tu, dia kata Bani Tamim ya. Bani Tamim tu wallahu alam, setara mana kebenarannya kita tak tahu. Tiba-tiba dia kata Bani Tamim, Bani Tanah Melayu. Teruk kan, itu pening balik kita. Hang nak ampu pun jangan sampai terang tu. Taulah hang keluar TV pun jangan sampai nak rekod sampai terang tu. Kita kena faham yang itulah. Ta alif mim ya mim. Ataupun perkataan mudahnya tamim. Bukan tamim. Kita kena faham yang itu. Bukan dua huruf. Tamim. Ini terjemah ta itu tanah, mim itu Melayu. Kalau kita ta tu tak, mim tu mengaji lagu mana? Tamim, Bani tak mengaji. Itu boleh kata tak? Ta itu tak, mim tu mengaji. Sama. Baik, kita balik pada benda yang disebut. Yang kedua, kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak mau mengamalkan isi kandungannya. Itu antara faktor doa kita ditolak oleh Allah. Lah, ni masuk bulan Rejab tak lama lagi. Maka masuk bulan Rejab lah ni peringkat daerah dah buat dah. Lepas tu peringkat negeri, lepas peringkat negeri, peringkat kebangsaan, lepas peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Mari ke Zimbabwe, mari ke Afrika, mari daripada Syria, mari daripada Lebanon, mari banyak negara kecuali Israel, mari ke Malaysia, pakat duk melagukan Al-Quran. Tak ada masalah. Kan Nabi pernah sebut laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalanganku kalau orang baca Quran tak berlagu. Tetapi tuan-tuan, panggil ulama-ulama jadi juri, panggil qari-qari luar negeri datang ke Malaysia, baca Quran di PWTC, baca Quran di mana-mana, nak tunjuk kata inilah negara Islam. Tak kena. Itu jadi simpang kok lain. Hanya sekadar nak melagukan Al-Quran tapi tidak pernah bercita-cita untuk melaksanakan Quran, itulah antara sebabnya doa ditolak. Kalau bab baca Quran habis juta pun tak apa. Juta ringgit habis, tak ada masalah. Dengan pokok bunganya kena beli, PA sistemnya kena sewa, lampu lilap-lilapnya kena buat, upah nasyid lagi terlepas waktu rehat. Walaupun juta habis, tak ada masalah karena kita melakukan Quran. Bila nak laksana hukum Islam, tak boleh. Ini tak relevan, tak boleh laksanakan, tak itu, tak ini. Banyak hang boleh tak boleh. Yang Quran tu hak nakan dia tulis. Quran tu kalau Samad Said tulis tak kata tuan-tuan. Quran tu kalau orang sastra tulis tak kata, ni Allah, kalamullah. Nak tak nak kita kena buat. Kita kena tunggu masa yang sesuai. Bila masa nak sesuai? Bila masa nak sesuai? Sampai bila pun tak sesuai? Kan Allah dah kata, Nabi dah kata, huffatil jannata bil makarih wa huffatin naru bil syahwat. Jalan untuk ke syurga itu dengan ranjau anak berduri, benda yang payah. Wa huffatin naru bil syahwat. Jalan ke neraka itu dengan keseronokan, kesedapan, benda yang syahwat. Hudud ni benda yang tak boleh. Orang tak setuju sebab nak kena kat tangan orang mencuri. Zaman la ni orang boleh buat apa macam-macam.
dulu ada kes kan, saya pernah sebut ke tak, wallahualam. Keluar dalam Kosmo, keluar dalam berita harian dan sebagainya. Ada seorang penganggur, ada seorang lelaki yang mencuri RM2 duit tabung masjid, dipenjara 2 tahun. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Curi duit tabung masjid RM2, penjara 2 tahun. Itu namanya tak adil. Bukan kita katakan mencuri itu boleh. Tak, mencuri tetap mencuri. Mencuri tetap berdosa. Tetapi tak adil lah kalau yang curi RM2 dipenjara 2 tahun. Yang curi juta-juta tak kena penjara. Ada kawan saya tolong jawab. Bila saya kata tak adil lah. Ibarat RM1 setahun. RM1 setahun penjara. RM2 2 tahun. Dia kata sebab itulah dia kata, Ustaz, kita hanya penjara orang-orang yang curi sikit-sikit. Kalau curi RM50, penjara 50 tahun. Kalau curi 250 juta, takkan 250 juta tahun nak penjara, dia kata. Benarnya tak logik akal, sebab tu kita tak perlu penjara orang macam tu, dia kata. Oh, rupanya hang ni telan tembakau ke apa? Ada juga hak cerdik terlebih kan. Cerdik terlebih ni dimacai. Salah. Dia kata hak curi RM50 penjara 50 tahun. Tapi kalau curi 250 juta, takkan nak buh 250 juta tahun dalam penjara. Naik lumutlah tulang. Tuan-tuan. Tapi itulah ketidakadilan yang adalah sistem yang bukan Islam. Yang perlu kita terapkan nilai Islam dalam perundangan. Islam memerintah, bukan Islam diperintah. Masalahnya kita hari ini, kita pertikaikan kenapa curi duit RM2 tabung masjid. Dah dia miskin. Tuan-tuan, tak pernah terfikirkah kita sistem yang ada dalam negara kita? Minta maaf kalau ada orang kerja jawab zakat sini. Minta maaf. Kita terlalu lunak. Kita terlalu bermanja. Kita selalu menggunakan ayat-ayat yang manis-manis untuk menarik orang bayar zakat. Radio, TV, billboard, poster, macam-macam, akhbar dan sebagainya. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Tapi kita tak pernah memudahkan urusan pemberian zakat. Berapa ramai orang yang murtad kerana zakat lambat bertindak. Yang seronoknya tiap-tiap tahun keluar dalam paper, hebat, negeri ini dapat 2-30 juta. Negeri ini 5-60 juta. Hebat yang tu lah. Berapa ringgit kita beri kepada orang asnaf? Berapa ringgit kita beri kepada orang susah? Tak ada. Ini masalah yang berlaku. Sedangkan orang Kristian di gereja mereka ditubuhkan satu foundation. Diadakan tabung. Kalau orang susah sama ada Melayu ataupun bukan Melayu, datang bertemu, dia bagi duit. Kemudian dengan ceramah dia, habis masuk Kristian. Kita orang susah, naik turun jabat zakat, sampai putus selipar, tak boleh lagi tuan-tuan. Cuma masalah. Datang hari ini, borang habis, esok datang ambil borang pula. Balik hamba Allah tu, datang pula esok, borang. Isi. Kak, photostat IC tak ada. Kenapa photostat? Wajib, itu rukun, kau tak buat berdosa. Lagu tu. Photostat IC merukun tuan-tuan. Turun hamba Allah tu, naik pula. Minta maaf lah makcik, pukul 4:30 dah. Esok datang. Dah 2 hari dah jahanam. Esok dah bawa dah photostat IC, bawa photostat surat beranak, semua bawa dia pun bersedia. Borang kak ni dah lengkap, cuma kita perlu sign kelulusan daripada pegawai zakat sini. Nak pergi sign, minta maaf lah pegawai mesyuarat. Bila siap 5:30, pejabat tutup 4:30. Buka balik dulu, esok datang balik. 3 hari dah jalan. Kalau dia naik taksi tuan-tuan, kalau kali naik RM20, 3 kali naik dah 60. Kita menyusahkan mereka. Patut bila asnaf datang, tanya, makcik duduk kampung mana? Kampung sekian. Telefon untuk imam dia. Ataupun telefon ketua kampung. Betul ada orang yang datang dari kampung kamu? Okey. Betul dia susah? Betul. Makcik apa perlu anak? Okey. Kita ada peruntukan RM500, RM1,000 kita beri. Itu bukan bapa hang punya duit. Itu hak orang beri zakat untuk kita jaga. Susah. Tuan-tuan, tambah-tambah di berdalaman macam tempat saya duduk tu. Sampai lebut. Dan bahasa Kedah kata lebut. Lebut ni hancur. Bahasa kita kena terjemah kat tu, kita tak faham. Borang sampai lipat 20. Bukan lipat 2, lipat 20. Tak selesai-selesai tuan-tuan. Tu pun kadang-kadang dah hantar borang, tiba-tiba balik, duka cita dimaklumkan permohonan anda tidak lengkap. Menangis tak berlagu tuan-tuan orang susah. Sedangkan pegawai-pegawai yang jaga zakat gajinya beribu-ribu. Tuan-tuan, ini keadaan yang berlaku. Tapi bukan di Shah Alam lah, di negeri-negeri lain.
juga di bawah naungan Timor Leste. Itu. Juga di bawah. Di Selangor, Kelantan dan Penang dia tak berlaku. Dia negeri-negeri lain yang di bawah kerajaan Timor Leste. Tuan-tuan, itu keadaan yang berlaku. Itu suasana yang berlaku. Kita hanya baca Quran, tapi kita tidak mau melaksanakan, mengamalkan isi kandungannya. Kita amat perit untuk melaksanakannya. Kalau sekolah yang ajar berkenaan dengan Quran, kita sikitkan peruntukannya. Itu masalahnya. Kalau sekolah MRSM ke sekolah-sekolah lain yang nak melahirkan profesional, tak salah. Kerana itu juga membangunkan negara. Tetapi dalam masa yang sama, perlu juga ada penekanan dalam sudut keagamaan. Tapi dah. Dulu saya kurang percaya. Tapi bila Allah ni, saya dah beritahu tuan-tuan banyak kali. Bila saya buat sekolah tahfiz, baru saya tahu betapa penderitaannya. Sampai sekarang, tak sekupang habuk peruntukan daripada kerajaan. Berjuta, nak kata juta tak boleh lah. Berpuluh kali dia minta sampai kelar tak boleh. Nak duit banyak, buat konsert boleh, itu masalah. Bahawa ni tuan-tuan, pening ni masyarakat kita hari ini, bila ada orang yang memerintah dan bermuka-muka. Itu keadaan dia. Bahawa ni tuan-tuan mungkin tahu ada satu program pada 5 hari bulan 4 hari itu di Baling. Ada satu himpunan untuk membela nasib orang kampung. Saya cerita sikit tuan-tuan. Tapi saya tak tahu waktu itu saya berada di Jakarta, di Jambi. Saya balik ke Jambi, berada di Jakarta, nak balik ke sini. Saya tengok melalui laman Facebook. Puluhan ribu juga yang hadir, walaupun hujan orang hadir. Pada masa yang sama ada gerakan untuk menggagalkannya. Dilawan dengan cara agama. Mempergunakannya. Panggil Habib, kemudian buat program berselawat. Cinta Rasul. Tak salah cinta Rasul, teruskan. Itu perkara yang baik. Tapi awak yang hanya dalam masa seminggu, hang buat di tepi-tepi program orang lain pula. Adakah tidak ada unsur khianat di situ? Dan tuan-tuan, ada kawan saya hantar mesej, dia kata, Ustaz, itu bukan program cinta Rasul, tapi itu program cinta cabutan bertuah. Ditulis besar-besar di banner, datang beramai-ramai, disediakan 10,000 helai sejadah percuma. Ni sejadah, bukan kecil, tidak ada besar. Percuma, 10,000 helai. Datang, bawa kain plekat dengan baju Melayu ya. Kita bagi sejadah percuma, 10,000 helai. Disediakan cabutan bertuah. Inilah pertama kali saya tengok orang pergi selawat kena ada cabutan bertuah. Ini pertama kali. Tak pernah ada dalam sejarah. Start daripada zaman Madinah sampai kelar tak pernah ada. Abu Jahal pun tak buat lagu tu dulu. Dan Abu Jahal tak pernah buat lagu tu. Abu Jahal tak pernah kata, mari bersama dengan aku, mau program aku. Anak unta kita bagi, tak ada. 100 biji motor, 100 biji TV LCD, 42 inci, gerek, apa nama ni, mesin basuh dengan peti air lah, dengan macam-macam, beratus-ratus hadiah. Ada seorang hamba Allah ini, dia cerdik sikit pada orang lain. Nombor dia dicabut mungkin nombor 5, nombor 6 gitulah. Kena nombor dia dapat TV LCD. Dia tengok jam waktu tu pukul 9.50. Dia kata TV dapat dah. Selawat dah. Dia pun ambil TV boh laga motor, dia start motor, dia pergi dengan ceramah. 2 dia dapat. TV dapat, ceramah pun dengar. Ini hebat. Tapi tak ramai yang cerdik tu yang masalah tu. Hanya seorang tu lah cerdik, lain tak juga lah. Tuan-tuan, nak selawat tidak ada masalah, selawatlah. Tapi kalau kita kata, okey, program hak buat di Baling itu program maksiat. Kita kena buat program selawat untuk menandinginya. Awak yang tak buat program selawat juga di Stadium Bukit Jalil, masa hak mati 6 orang itu. Kenapa menteri tak bawa Habib-Habib ke siapa ke Tok Guru ke, ajak orang ramai pergi duduk di stadium, kita benarkan konsert di gelanggang di tepi, di tempat tu, di tengah-tengah padang bola itu, kita buat pentah, panggil Habib, kita ceramah, kita selawat tengah tu. Agak lagu mana jadi agak. Tak buat pula. Kita pun tak tahu madih tu ada. Tiba-tiba dengar mati. Kalau tak mati, kita tak tahu. Kalau tak mati, tobatlah home, kita tak tahu. Tiket dijual dengan cara senyap-senyap. Dia punya promosi senyap. Beratus ribu orang pergi. Tuan-tuan, konsert bukan Yahanana situ. Ini masalah. Itu keadaan. Itulah sebab doa ditolak. Itu antara sebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan,
Yang ketiga, saya cepatkan. Tuan, sebab masa pukul 7.20 lah. Saya ingat kata-kata dan janji Haji Makno tu. Saya ingat lagi. Lepas ni ada sarapan. Baik. Yang ketiga, kamu mengakui bahawa iblis itu musuh yang sangat nyata di sisimu. Tetapi dengan suka hati kamu mengikut jejak langkah dan perintah-perintahnya. Kita duduk di Jamrah, duduk di Mina, bukan main besar batu kita baling dekat setan. Baling setan, macam tak mau kawan dah. Tak dan sampai Kuala Lumpur, duduk Jeddah, kawan balik dah. Tak sampai Kuala Lumpur, duduk Jeddah, kita geng balik dengan setan. Kita dah mula dah. Lah berapa ramai orang hak balik Mekah tak pakai jubah. Ramai duduk di Mekah. Kan ada dulu cadangan pergi Mekah pakai kain apa sampin, pakai tengkolok dengan baju Melayu, tawaf di Baitullah. Kan ada benda tu dulu. Hak tengkolok tu saya tambah lah. Tuan-tuan. Sampai peringkat cadangkan supaya pakai sampin, pakai baju Melayu, selepas tahlul pakai baju Melayu, melawat ladang kurma, lawat ladang sembelih unta, tepat tengok orang korban. Tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan yang sebelum ni pernah duduk kampung, yang pernah pakai baju Melayu dan kain pelikat ataupun kain sampin, yang pergi ke Bendang ataupun masuk kebun getah? Tak pernah ada salah-salah. Lawat ladang anggur pakai sampin. Melawat apa namanya tepat sembelih lembu pakai sampin. Tak lama duduk dengan rambutan lah kita. Tapi itulah arahan daripada pengurusi tabung haji. Tuan-tuan, itu masalahnya. Bila postman, dia biasa kerja postman, tiba-tiba suruh bawa lori, jahanam tuan-tuan. Bukan kerja dia bawa motor boleh lah hantar surat, tiba-tiba suruh bawa lori, jahanam. Jahanam kita. Hak ni pun serupa, hak tak tahu menau berkenaan dengan apa nama ni, tabung haji, berkenaan dengan cara-cara haji sebagainya. Tiba-tiba dilantik jaga tempat haji, itu masalah. Hang bagi dia jaga apa nama environment idaman pun tak apa dah tidak ni. Kayak environment idaman ni Kedah dia kan ada benda tu nak aku sampah sini panggil apa sini. Jaga hak tu pun tak apa dah. Ni bagi jaga tabung haji, jahanam lah. Pakai sampen ketika lepas tahlul. Arak gelak putih kat perut tuan-tuan kalau kita buat. Nasib baik tak buat. Nasib baik. Kita kata setan itu musuh kita, tetapi dengan tenang hati kita ikut setan. Kita dok kata dah. Sebab tu Allah ingatkan dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Tuan-tuan, tiap malam Jumaat ramai orang baca surah Yasin. Bila nak mati ramai baca surah Yasin. Dalam surah Yasin Tuhan sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam a'ad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Tuhan ingatkan kita dah. Wahai orang berdosa, duduk sebelah di padang mahsyar nanti. Tuhan hanya letak dua kumpulan, orang yang beriman, orang berdosa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mujrim itu orang berdosa. Duduk sebelah orang berdosa. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku dah bagi tahu dekat hampa dulu jangan sembah syaitan? Kenapa hang ikut juga? Ini masalah kita. Kita ikut syaitan dalam segenap perkara, banyak perkara. Kita ni tuan-tuan, semua syaitan belaka. Dah lah ikut syaitan dan kita takut pula dekat syaitan. Demam, syaitan punya pasal. Sakit kaki, syaitan punya pasal. Sakit perut, setan punya pasal. Di dekat kampung saya tu ada seorang tok umur, bila kita pergi sakit apa pun semua setan punya pasal. Saya pernah pergi satu hari dulu, saya tak larat sangat, ayah saya bawa saya pergi rumah tu. Saya sakit dalam perut, sakit gigi waktu tu. Saya tak beritahu lah sakit gigi tu, sampai rumah saya beritahu. Saya sakit sikit-sikit kot gigi ni dengan sakit dalam perut. Oh, dia kata ada 2 ekor duk tunggu dekat gigi hang, dia kata. Tak pasal-pasal tuan-tuan. 2 ekor hantu duk tokak gigi saya. Patutnya kalau hantu tu duduk kat gigi saya boleh tokak dia. Tidak orang Melayu malah aku tu. Sikit-sikit setan, sikit-sikit setan. Sebab tu kalau pokok besar, terus letak ayam panggang pulut kuning. Takut setan kacau. Sebab tu orang anak-anak orang Melayu, masuk dalam hutan, lalu buat pokok besar, atuk, nenek minta maaf, anak cucu nak tumpang lalu. Bila masa dia menikah dengan tok wan kita. Santu pun heran, cucu kuat mana satu, dia kata ni. Dia kata, Tok jangan marah, anak cucu nak tumpang lalu. Setan datang pokok tu tanya, anak hak mana satu? Dia ngaku dia cucu dia. Kita ikut setan dalam segenap perkara.
Demam panas, setan. Semua setan belaka. Tuan-tuan, ada hari itu ada sepupu saya sakit dalam telinga. Sakit sangat-sangat, tak tahu sebab apa. Sakit telinga, tak boleh duduk, berdenyut-denyut dalam telinga. Dia makan pergi hospital. Tak tahu, tak nampak. Mula tak nampak. Tak tahu apa masalah. Pergi jumpa Tok Omar. Berah kunyit dekat-dekat 5 kilo berah kunyit duk tabuk. Tak lega-lega. Upih pinang, mayang nyok, semua keluar belaka. Pucuk pala, semua keluar. Nak pelepah ni, air berbeldi-beldi duk simbah dekat dia. Bunga raya, bunga ketah, bunga berduri, semua ambil belaka. Tuan-tuan, tak lega juga. 2-3 orang bomoh. Hantu ni. Lah kali, rasa terdetik di hati. Sakit dalam telinga, mari kita suluh tengok apa ada dalam lubang telinga. Ambil tu slide, suluh tengok. Rupa-rupanya bukan syaitan. Hanya ada satu makhluk yang nama tepirah. Entah tahu tepirah. Sini panggil apa, Pak Rom? Skenet. Tahu skenet mana apa? Hak kau dah payah. Dia bukan internet. Internet tu cerita lain. Internet yang kita duk layari. Dia skenet ni benda kalau dekat lembu, dekat apa, kalau dia ketik kita, dia hanya isap darah. Benda tu kecil ya. Duduk dalam lubang telinga. Tengok-tengok tepirah. Habis beratus tuan-tuan. Kerana seekor tepirah. Duduk dalam lubang telinga. Tuan, sebab tu kepercayaan orang Melayu karut, banyak karut. Sebab itulah kita kena ikut kepercayaan orang Islam, jangan ikut kepercayaan orang Melayu. Ikut kepercayaan orang Melayu, jahanam. Ikut kepercayaan orang Islam, insya-Allah kita selamat. Tuan-tuan, sebelum saya berhenti sekejap lagi dalam masa 5 minit, saya akan buat sedikit slide show. Sikit ni je. Tak panjang. Ini bukan gambar-gambar kapal terbang ke gambar ni dah. Ini gambar program-program yang telah kita buat, yang saya rasa saya kena maklum dekat tuan-tuan ke mana perginya semangat-semangat tuan-tuan. Saya minta black talk tu minta depan, sekejap saya akan boleh connect kot. Macam mana nak buat saya minta kerti. Sikit ya, tak lama lah 5 minit saja. Tuan, Ustaz, apa nama ni, kita akan tunjuk sikit tayangan. Tapi ini tayangan yang bukan yang ni untuk tontonan semua umum punya ni. Tidak ada sebarang ni. Baik. Kita mengatakan kita musuh kepada syaitan, tetapi kita mengikut jejak langkah dia. Syaitan senantiasa menghasut kita. Syaitan senantiasa mengajak kita melakukan benda-benda yang tak elok. Baik tuan-tuan, syaitan tahu keinginan manusia. Orang lelaki inginkan perempuan, perempuan inginkan lelaki. Dia tahu benda tu. Orang lelaki, dia punya keinginan tak cukup dengan apa yang ada. Orang lelaki yang jenis rasa cukup ni tak ramai. Ramai yang rasa tak cukup. Sebab tu kadang-kadang tua pun dia panggil tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Saya dulu tak percaya kata-kata tersebut. Baru-baru ni saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, baru saya percaya. Saya balik ke kampung makan kenduri sebuah rumah. Orang kampung beritahu saya, Ustaz ingat tak cerita kami cerita dulu? Ada orang baru di kampung kami. Saya kata mana? Ustaz mari dapur. Sana panggil gedohok, tempat masak dia kata. Tengok, dia tunjuk ada seorang awet, seorang perempuan ni comel tuan, putih melepak. Saya ni dikategorikan putih, dia melepak lagi hebat. Tapi dia jadi, kalau bahasa Melayunya, bahasa orang putih ni cabi-cabi sikit. Dia jenis berisi-berisi sikit. Saya tanya, tu ke? Dia kata tu. Umur apa? 31. Kata dia tu siapa? Dia kata dia tu orang Kemboja yang kahwin dengan orang di sini. Saya kata mana lelaki dah? Dia kata Ustaz jangan terkejut kami nak tunjuk. Saya kata awak cacat kah? Dia kata tak. Saya kata awak huduh kah? Dia kata memang. Memang huduh pun. Tapi Ustaz yang peliknya umur suami dia tu. Dia tunjuk. Tunjuk tuan-tuan. Ya Rabbi. Bini umur 31. Laki dia umur 84 tahun. Dia punya bibir ni tak perlu jelek, memang dia jatuh sendiri. Dan tengok orang tua kan dia jebeh turun kan. Tak perlu buat, memang jadi sendiri. 84 tahun, tapi orang tua ni orang tua yang dia pandai mengurut. Dia reti sikit-sikit berkenaan dengan silat sebagainya, dia nampak gagah. Duk buat jeep lagi lah ni pun. 84 tahun. Kalah Pak Bahrom saya rasa. 84 tahun. Dia menikah dengan isterinya umur 31. Baru menikah ni, bulan ni dah masuk 7 bulan ni. Saya kata apa masalahnya, baguslah dari kaum rumah tangga umur 84 menikah dengan 31 bagus. Tak, dia kata kita kesian dekat dia lah. Saya kata awak kesian dekat dia pula, bila dia menikah tu dia mampu tu. Bukan mampu Ustaz.
Kata lagu tu. Saya kata awak kata lagu tu. Ustaz, untuk makluman Ustaz, dah masuk 7 bulan dia menikah, 4 kali masuk hospital Ustaz. 4 kali masuk hospital. Entah bayanglah, suami 84, bini 31, 50 tahun beza, cucu dia. Terang mana bini tu kita pun tak tahulah. Saya kata awak yang masuk hospital 3 kali, 4 kali. Dia kata Ustaz, dia tak kuat, nak bagi kuat badan dia makan ubat. Dia ada kopi ambiak, apa macam-macam jenis kopi. Dia telan sekali-sekali dengan plastik tu, tak masuk hospital. Sungguh. Dia nak kahwin itu bagus, tidak ada masalah. Tetapi, 84 lawan dengan 31 satu benda. Tapi hasutan syaitan, bila manusia sebut bab kahwin, sebut bab poligami, semua pakat jadi masalah. Sebut bab kahwin, oh semua masalah. Dia rela suami dia tidur dengan orang lain, dia tak rela suami dia menikah lain. Itu ramai orang perempuan. Itu hasutan syaitan. Banyak lagi benda-benda lain. Kadang-kadang bila kita duduk dengar kuliah, dengar elok-elok dah, terdetik di hati nak komen ustaz cakap. Itu ramai, tapi sini tak ada tempat-tempat lain lah. Dia pergi duduk belakang, dia ajak kawan. Dia tak boleh cakap seorang-seorang. Kalau cakap seorang-seorang, dia gila. Dia akan ajak kawan dia seorang dua. Mari join aku, kita bersembang belakang. Bila ustaz keluar, tengok tak ada benda lain. Keluar sikit lagi, tengok tak ada benda lain. Dia kerja komen lagu tu. Tu pun setan juga nama dia. Bukan sini tak ada tempat lain lah ni. Tempat lain, sini tak ada langsung, sini tak bersembang. Setan juga. Dia setan, tuan-tuan. Nak kenal setan mudah. Dalam surah An-Nas, Tuhan sebut minal jinnati wan nas. Setan ada 2, iaitu di kalangan jin dan di kalangan manusia. 2 jenis. Hak di kalangan jin tu tak boleh cerita lain. Di kalangan manusia ni masalah, tuan-tuan. Hak dengan manusia ni kita duduk dengan dia selalu. Dia ulama beri tafsiran. Apa itu setan? Setan itu adalah satu makhluk yang kerjanya ialah menghalang orang buat kebaikan. Itu setan. Bukan dia mengusik orang, itu cerita lain. Itu hantu. Setan kerjanya ialah menghalang manusia melakukan kebaikan dan melakukan titah perintah Allah. Itu takrif setan. Dan nak kenal setan di kalangan jin, maknanya bila nak semayang, dia duduk main kok bungkok kita, nak rasa kentut ke tidak, kentut ke tidak, kentut ke tidak. Itu pun setan punya kerja. Kadang-kadang ada hak takbir 4-5 kali itu pun setan punya kerja. Dia kena penyakit was-was wisufi dia panggil. Usalli Allah, tak masuk. Allah, jadi lagu tu. Tu setan buat kadang-kadang. Macam SM Salim pernah cerita lah. Tasri SN Saleh pernah cerita, ada seorang Arab pergi semayang di apa nama ni Negeri Sembilan. Arab ni Arab lah, tapi dia ada penyakit was-was. Arab pun penyakit was-was ada juga, dia ingat kita, dia pun ada juga. Jadi hak belakang ni orang Negeri Sembilan. Arab ni jadi imam, dah tu Arab, afdal jadi imam lah sebab bacaan dia kan bunyi ikut hidung, kita bunyi ikut mulut, dia bunyi dengung tu lain. Suruh tu Arab jadi imam. Jadi tu Arab tu ada penyakit was-was. Usalli Allah, tak masuk lagi. Dia punya gear tak masuk. Allahu tak masuk lagi. Allah 3-4 kali. Jadi hak belakang orang Negeri Sembilan, dia tu imam surau tu. Bukan tu imam, dia orang bukan tu imam. Tu imam tu nampak teruk sangat. Dia entah belakang. Anak imam. Dia boleh tu ya, anak imam entah belakang. Itu dia kata ya. Entah belakang. Jadi tu Arab tu pun dah banyak kali tak masuk, dia pun pergi belakang. Yang kawan Negeri Sembilan, minta maaf kawan Negeri Sembilan sini lah. Dia pun duduk depan tu. Dia pun Allahu Akbar. Masuk. Dia paling belakang. Ana sekali saja, dia kata. Dia begitu kat Arab tu. Entah 4-5 kali, ana sekali saja masuk, dia kata. Jahanam sekali-kali itu juga, tuan. Jahanam. Dan tadi hang 4-5 kali hang duduk belakang. Dia macam nak bangga sikit. Dia Allahu Akbar. Ingatkan baca doa kita. Tengok paling belakang. Syekh, ana sekali ya. Itu masalah. Penyakit ni pun jahanam juga. Penyakit was-was, itu pun jolokan syaitan. Itu ada. Itu syaitan di kalangan jin yang senantiasa menyekat manusia melakukan kebaikan. Kita tahiyat, kadang-kadang dia duduk main ke ujung jari. Kita jadi jadi lagu tu. Kita jadi was-was, banyak perkara. Kadang-kadang kita kentut, itu jadi masalah selalunya. Kita duk baca waladdallin.
amin, amin. Waktu amin ramai-ramai itu kita terasa macam kita kentut. Tapi kita nak suahkan sebab tak bunyi. Sebab waktu kita rasa tu tengah orang duk amin ramai, kita tenggelam bunyi kita tu. Kita kentut ke tak? Jadi lagu tu. Tu syaitan. Syaitan punya kerja. Hak tu jin tuan-tuan, tu cerita lain. Dia menghalang orang melakukan kebaikan, jin. Hak di kalangan manusia, setan di kalangan manusia ni kadang-kadang mudah nak kena, kadang-kadang payah. Kalau orang nak buat kuliah di masjid, dia ambil kunci grade, itu bapak setan panggil. Contoh. Tu bukan anak-anak, tu bapak setan. Sebab dia kunci terus. Kalau bini kita nak mari dengar ceramah, kita nak buat perkara kebaikan. Dia kata, abang, kalau abang keluar daripada pintu bilik, jatuh talak contohnya. Mana tahu bini zaman sekarang ni pelik-pelik. Jatuh talak satu. Kita pun tidur balik dengan dia. Maka bini itu namanya bini setan. Kalau Tok Mengulu halang kita buat kebaikan, kita nak buat kuliah, nak buat ceramah, nak baca Quran, tiba-tiba dia halang, Tok Mengulu setan. Mana-mana makhluk yang menghalang orang buat baik, itulah syaitan. Mudah kenal tuan-tuan, mudah kenal. Kita baru nak buat baik sikit, tak payah. Ngarut belakang tu, syaitan. Kita pun bila ada orang lagu tu, kita baca kuat-kuat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup kat dia. InsyaAllah dia duduk jauh pada kita. Baru tuan-tuan, syaitan di kalangan manusia inilah yang berlegar di sekeliling kita, yang selalu menghasut kita, yang mengajak kita melakukan kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena syaitan inilah kadang-kadang manusia hilang pertimbangan dan peri kemanusiaan. Saya tuan-tuan sejak kebelakangan ini agak kurang sihat. Kurang sihat. Sebab tu saya turun banyak kilo tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak nampak sangat lah. Saya nampak diri sendiri saya tahu. Tak boleh makan nasi, jangan jarang makan nasi. Sebab dulu pernah satu hari saya demam, pergi dekat klinik, bukan klinik ni, super klinik. Dia tak nama klinik tu super klinik. Saya ingatkan super ni hebat macam Superman semua tu. Rupanya Jahanam macam tu juga. Bagi Panadol sama juga. Di Ampang, kemudian dia kata suspek denggi. 2 minggu dia kata, kalau encik tak lega, datang balik. Lepas minggu saya tak larat juga pergi Az-Zahra di Bangi. Doktor situ hentam pula sebotol ambil darah. Ambil darah, makan darah betul doktor tu. Dia ambil darah kita. Dia kata, oh tak ada denggi dia kata. Tak ada denggi. Cuma jangkitan bakteria dalam darah. Pula dah saya kata, penyakit apa lagu ni? Balik ke Kedah, pergi jumpa doktor juga. Tak ada penyakit pula dah. Tapi tiap malam demam. Akhirnya berjumpa dengan seorang ustaz, anak murid Datuk Harun Din, Tuan Guru Datuk Harun Din. Dia kata kena buatan ataupun kena santau. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kurus, tak perlu makan Herbalife. Tak perlu makan gamak emas. Tak perlu makan benda-benda ni hak slim-slim, tak perlu. Tuan-tuan makan benda yang percuma, yang diberi dengan cara percuma, iaitu santau, insya-Allah cepat kurus. Ada orang tak kena bayar percuma. Kena benda tu, kemudian saya hilang selera makan, demam setiap malam. Alhamdulillah bila buat ubat dengan ustaz tu semakin sihat. Tapi hari itu agak tak selesa hidup, tak tenang, kemudian badan tak sihat, lenguh-lenguh, rasa terseksa. Karena bukan semua orang baik, karena banyak hak setan-setan ni tuan-tuan. Setan-setan itulah hak buat kerja. Setan-setan itulah yang tolong ganti Azazil, tolong ganti Abu Jahal untuk merosakkan kita. Saya memang macam ni dah. Hambuhlah santau banyak mana pun. Dari mana boleh bercakap, macam itulah kita bercakap. Kita tak sudi jadi syaitan bisu. Kita dimuliakan di dunia, kita akan dihina oleh Allah di akhirat. Ustaz hak bercakap benda-benda tuan-tuan, dia mulia dalam hina orang panggil. Yalah disurau orang suka dekat dia. Itu pun bukan semua orang surau suka dekat dia. Balik-balik lagi, haram jadah punya ustaz. Ada kat lagu tu pun. Nak keluar tak boleh, salah duduk depan dah. Nak buat lagu mana? Nak keluar nampak sangat. Kata haram jadah punya ustaz. Ada. Tak, bukan tuan-tuan, ni cerita tempat-tempat lain. Hal ini negeri-negeri Timur Leste tu. Tak ada kaitan dengan kita. Tapi tuan-tuan tolong doakan semoga saya bertambah sihat. InsyaAllah untuk meneruskan urusan-urusan kita. Dan saya jarang ke Kuala Lumpur sejak belakangan ini. Kerana
saya pencari dana pembinaan Pusat Tahfiz An-Nur dan saya jugalah kontraktor untuk buat dia. Kita ambil pekerja, duduk situ dan hari itu kita cuba buka tender tapi terlalu tinggi. Kalau saya buat dengan cara tu, kita boleh untung, boleh jimat dalam 60 ke 70 ribu. Boleh jimat. Bangunan tu kita urus ni, kita hanya bayar gaji, bata pasirnya kita beli sendiri. Sebab saya terpaksa buat macam tu. Kerana itu semua sumbangan tuan-tuan. Bukan duit syarikat atau duit projek siapa-siapa. Jadi, kalau semakin sikit dia punya kos, kita boleh buat lebih banyak lagi insya-Allah. Sebab tuan-tuan, perlu teruskan sumbangan untuk tujuan itu. Saya terpaksa urus sendiri untuk melaksanakan pembinaan tahfiz tersebut. Dan pada hari ini saya akan buat sedikit slide untuk tuan-tuan tengok apa aktiviti yang saya buat dan kawan-kawan kita buat datang kuasa buat di Malaysia dan di luar daripada Malaysia yang kita buat di di Indonesia. Akak nak tahu? Tak apa. Boleh tekan? Tak tekan aku tak nampak. Ini aktiviti-aktiviti yang kita buat sedikit daripadanya yang awak dah naik hijau kuning ni. Tak turun tak naik. Oh. Lagu tu. Saya tak kerti sangat tentang ni tuan-tuan. Orang tolong buat. Kalau suruh kita buat pakai berdena hidung lah. Nama tabung kebajikan Al-Masakin Padang Terap ataupun Terap Care yang kita tubuhkan 8 tahun dulu. 8 tahun dulu. Ini antara program yang kita buat iaitu sumbangan beg sekolah kepada warga miskin di Padang Terap. Ini tuan-tuan keadaan rumah yang saya cerita dekat tuan-tuan. Rumah yang berdindingkan buluh, memang berlataikan simen tetapi dia punya pintu hanya dengan kapet. Tuan-tuan ini bukan dangau tunggu buah durian. Tapi ini adalah hakikat sebenar yang berlaku. Kalau tuan-tuan agak kurang percaya, saya persilakan tuan-tuan untuk ke sana. Ini antara program-program yang kita buat. Ini rumah orang kampung di sana. Ini sumbangan kepada golongan miskin yang kita buat selalu. Ini antaranya saya masuk. Kalau nak masuk semua pakai pukul 9 saya kita habis. Ini kita beri sumbangan barang makanan kepada mereka. Kemudian sama dengan ibu tunggal. Ibu tunggal ni seorang warga emas yang berusia 97 tahun. Dia menjaga seorang anak yang OKU, duduk tepi peti ais tu, tak nampak. Sebab kamera tak pun nak flash, sebab kebetulan Ustaz Faiz duduk tepi tu pula. Dia pun bukan cerah sangat pun. Dia menyebabkan jadi gelap juga. Jadi makcik ini tuan-tuan, dia hanya mengharapkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM150 sebulan. Untuk menjaga anak dia yang OKU yang berada tepi peti ais tu, yang umur dia 50 tahun lebih. Dia lelaki tapi dia bercakap suara halus, kemudian dia OKU. Kita bagi sumbangan barang makanan. Ni rumah orang kampung di sekitar Pedu yang dulunya pernah diwakili oleh Menteri Besar dan sekarang Timbalan Menteri. Saya bukan nak kata dia tak betul, tak, tapi rumah macam tu. Itu tu. Ini antara orang yang kita bagi. Ini semua duit tuan-tuan, bukan duit saya. Ini sumbangan kepada pelajar miskin. Keluar dalam akhbar program yang kita buat. Bantuan kepada pelajar sekolah agama dan juga pasti yang agak dhaif di sana. Ini antara penerima-penerimanya. Yang tuan-tuan duduk tak atas jadah tu, kesinilah duit tuan-tuan. Dan juga ziarah kepada warga emas. Yang kalau tuan-tuan tengok, nampak rumah ni macam biasa. Kalau tuan-tuan tengok di luar, saya terlupa nak ambil gambar di luarnya, amat-amat mendukacitakan. Dulu pernah dapat rumah daripada PPRT. Minta maaf saya bercakap tuan-tuan. Ada kawan-kawan daripada Kuala Lumpur yang ikut serta dengan saya dalam misi ini. Saya tunjuk di tepi rumah dia ada tiang-tiang yang tercecak. Kemudian hanya tiang itu saja yang tinggal. Tapi saya agak terkilan kerana tak sempat nak ambil gambar tu masuk sini. Saya boleh tunjuk dekat tuan-tuan. Tiang-tiang tu ada, tapi bila mana turun semen bata pasir, ketua kampung datang bawa borang suruh mereka ni isi untuk menyertai mereka. Kuatnya semangat tak mau isi, itu masalah. Kalau saya isi dah. Tapi jenis orang majlis pondok dulu, dia tak mau isi. Dia tak mau isi borang.
Simen ambil balik, pasir ambil balik, bata ambil balik, frame tingkap ambil balik, tiang sebab tak boleh nak ambil balik sebab dah buat beam dah. Kalau tidak, tiang-tiang pun ambil balik juga. Ini ziarah warga emas yang kita buat. Ini program yang kita buat di luar negeri. Ada NGO satu lagi yang namanya I Care Malaysia, I Care Youth Malaysia, yang kita buat untuk peringkat Malaysia. Ini di Sumbawa, Indonesia, yang kita beri semangat. Kita cukup pelik anda tengok. Perempuan pakai macam ni, yang kita pergi sambil kita beri semangat, sambil kita berdakwah. Cerita Islam ni. Dia Islam dah, cuma nak tarik supaya jadi orang Islam yang betul-betul. Dia orang Indonesia, bukan orang Islam. Macam kita lah, orang Melayu belum tentu Islam. Tapi kebanyakan Islam itu orang Melayu. Sana pun macam tu juga. Kebanyakan orang Indonesia belum tentu Islamnya. Tengoklah okey rakyat dia pun terang mana tuan-tuan. Tu hak pakai cap, hak baju petak-petak tu okey rakyat dia tu. Rakyat pakai topi komi ni, tak terkejut kita. Ni kita bagi tudung. Lepas tu kita bagi tudung. Kita beli tudung sebanyak 1,000 helai. Beri tudung sana lebih kurang RM20,000 selai. RM20,000. 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 Silap begitu tuan-tuan. Sana saya jadi kaya sebab juta-juta. Tak pernah main ibu-ibu ni. Masuk jamban pun RM2,000 kalau di Indonesia. Tu okey rakyat tu, hak pakai topi bintang 3 tu. Tu okey rakyat. Yang buat main-main. Tuan-tuan, ini antara yang ikut saya Imam Muda Fatah yang keluar daripada Imam Muda pada musim minggu ke-8. Dia bersama-sama dengan saya di sana. Sambil-sambil kita beri semangat, sambil-sambil kita tanya. Tak payah tanya banyak-banyak, suruh dia mengucap dulu ya. Sudah mengucap, tanya rukun iman, tanya rukun Islam. Kita duduk dalam sebuah rumah dalam 5 minit ke 10 minit. Kemudian kita beralih ke rumah lain pula. Untuk sambil-sambil kita dakwah, sambil-sambil kita ni. Ini Alhamdulillah. Dalam banyak-banyak di Indonesia, tapi ini seorang pakai tudung. Lain semua macam orang Malaysia juga. Sumpah. Ni sumbangan kepada sekolah agama di Sumbawa. Sekolah ni mungkin saya pernah cerita kat tuan-tuan kot. Saya pernah cerita itu saya rasa. Sekolah yang hanya pakai telaga boring, hanya pakai telaga pam. Sekolah yang tidak ada elektrik. Sekolah yang gaji gurunya sebulan RM30. Gaji guru sebulan RM100,000. RM100,000 bersamaan dengan 29. RM30 lah senang, RM30. Pelajarnya 216 orang. Ni ada seorang, banyak lagi pesakit kronik sebenarnya. Tapi antara yang kita masukkan, seorang pesakit kronik yang sakitnya tak tahu apa sakit. Kita beri sumbangan. Susu tin dia, satu tin RM84 RM5. Ni gambar tin pun saya ambil tuan-tuan. RM84 RM5. Yang kita setiap bulan kita cuba bagi. JKM tak dapat. Jabatan Kebajikan Masyarakat tak dapat. Suami dia terpaksa tinggal kebun. Tak boleh nak menoreh, kena nak jaga dia. Tuan, ini suasana yang berlaku di Padang Terap. Ini kita buat sikitlah untuk anak soleh. Kem anak soleh untuk anak-anak yatim, anak miskin. Sempena dengan cuti sekolah hari itu. Alhamdulillah 59 orang peserta yang turut serta. Angkat tangan tu takbir lah tu. Maknanya kita didik daripada kecil untuk takbir. Jangan duk besar-besar. Esok nak takbir pun tak erti. Itu masalah. Takbir tu jangan fikir politik. Takbir tu kan takbiratul ihram. Dengan benda baik tu. Ni habislah cukup juga tu. Apa nama ni? Tuan-tuan boleh teruskan sumbangan dan tuan-tuan boleh masukkan ke akaun tersebut. Kita terpaksa buat syarikat kerana terlalu sukar nak lulus akaun bank kalau tidak ada SSM. Terpaksa kita buat benda ni. Kadang-kadang ustaz buat bunyi enterprise belakang. Macam mana dah itu syarat daripada kerajaan. Terpaksa lah aku ikut. Walaupun kita agak kurang berkenan dengan benda tu, terpaksa buat. Dan tuan-tuan, ini dirakamkan di Medan Ilmu. Gambar ini dirakamkan di Medan Ilmu. Ketika kuliah Tok Guru Ni Aziz di sana, ada seorang tua yang agak uzur, dia juga bagi dekat orang yang lebih uzur daripada dia. Maknanya tuan-tuan, kita ingat pada saudara kita yang lebih memerlukan, lebih daripada kita insya-Allah. Tuan-tuan, ini di antara program-program yang kita buat menggunakan dana sumbangan tuan-tuan. Kita manfaatkan setiap sen yang tuan-tuan infakkan. Kita manfaatkan kesemuanya. Kerana itu amanah yang tuan-tuan wakilkan kepada kami untuk kami laksanakan.
dan ini kewajipan kepada saya. Walaupun bagi tuan-tuan mungkin ini sunat, bagi saya wajib untuk tunjuk kepada tuan-tuan kemana perginya dana yang tuan-tuan bagi. Dan kita perlukan diteruskan semangat tersebut untuk kita meneruskan lagi program-program yang seperti ini demi untuk menyinarkan cahaya kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara seakidah, seagama dengan kita yang tidak bernasib baik seperti kita. Tuan-tuan, pada kali yang akan datang saya akan bawa pula slide show berkenaan dengan Ma'had Tahfiz kita, sejauh mana pembinaannya saya akan tunjuk di masa akan datang. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba untuk mohon jasa baik daripada tuan-tuan. Awak ada naik Facebook ke? Tuan-tuan, jasa baik dari tuan-tuan untuk meneruskan sumbangan. Kita bentangkan sejadah, tuan-tuan, kita ingat mereka ini, maka kita sumbangkan sumbangan kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita untuk sama-sama kita bantu golongan-golongan yang seperti ini insya-Allah. Kita bentangkan sejadah di belakang, tuan-tuan boleh bagi sumbangan untuk kita teruskan program dan juga kita akan letakkan juga borang wakaf, tuan-tuan boleh beri wakaf untuk pembinaan Ma'had Tahfiz kita di Peranterap insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kesilapan dan kelemahan daripada kesilapan diri saya sendiri. Dia memang nak suruh berhenti sebab tu tutup akaun. Itu saja. Dan cukup sekadar itu ucapan pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Takbir. Dan